قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jawatan kuasa masjid ini di atas usaha keras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, sebelum kita meneruskan bicara kita pada malam ini, terlebih dahulu kita ingin merenung berita gembira yang pernah ditawarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keberadaan kehadiran kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Faqad qala alaihi salatu wassalam, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith, yaqulu Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Artinya, para malaikat sentiasa mendoakan kepada kalian sekira mana kalian berada pada tempat yang mana kalian mendirikan solat padanya, sekira mana ia tidak berhadas, dengan ungkapan para malaikat, ya Allah, kau ampunkanlah dia, ya Allah, kau berikanlah kerahmatan kepadanya. Merujuk hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita mengenai kehadiran para malaikat, iaitu tak kala kita mendirikan solat, kita menanti duduk dalam usaha melaksanakan kefarduan berikutnya, manakala di antara syarat yang dinyatakan oleh Rasulullah, sekira mana ia tidak berhadas, pastikan duduk kita dalam usaha kita menanti untuk melaksanakan fardu isyak secara berjemaah, pastikan dalam keadaan berwudu, pastikan dalam keadaan berwudu, tuan-tuan. Kerana Rasulullah menyatakan perkara itu, malam yuhdith, sekira mana ia tidak berhadas, pastikan duduk kita dalam keadaan berwudu supaya kita mendapat kelebihan. Cukup syarat, mendapati syarat yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah, malaikat berdoa kepada Allah dengan dua perkara. Yang pertama, ya Allah, kau ampunkanlah dia. Yang kedua, ya Allah, kau berikanlah kerahmatan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tuan-tuan, janji Rasulullah melihat kepada perkara yang tidak dilihat. Rasulullah berjanji atas kehadiran para malaikat. Seorang pun tak nampak, tuan-tuan. Saya pun tak nampak juga malaikat. Sama je kita. Manakala di sana wajib kita beriman seperti mana apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, tanpa kita berfikir, tanpa kita bertanya. Sebaliknya kita beriman seperti mana apa yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat kepada bicara kita malam ini, bersesuaian perbicaraan kita bingkisan daripada kitab yang diketuai pengarangannya oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala, yang mana kitabnya berjudul Al-Iman, tuan-tuan. Al-Iman. Sedikit sinopsis daripada pengarangan tersebut. Kitab itu siap dikarang pada tanggal 1978
1978 masih. Di antara tujuan pengarangan kitab itu tuan-tuan, dengan hasrat utama untuk menyatu padukan masyarakat. Langsung di dalamnya tidak dibicarakan perkara yang menjadi perselisihan. Tak cerita. Benda yang ada perselisihan di dalamnya tidak dibicarakan. Sama ada grup A ataupun grup B, dia tak cerita. Kenapa? Ialah melihat kepada tujuan dan juga hasrat yang baik untuk menyatu padukan masyarakat, jadi tidak dibicarakan perkara yang menjadi perselisihan di dalamnya. Manakala kitab ini juga tuan-tuan berbicara pada awalnya melihat kepada al-iman, kemudian pengarang juga mengetengahkan kepada kita cara untuk kita berfikir dan menggunakan fungsi akal mengaitkan atas wujudan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah dilihat oleh kita. Manakala pengarang juga ada berbicara kepada kita di antara hujahan yang menguatkan bahawasanya Al-Quran datang daripada pencipta alam, menafikan kitab-kitab suci yang lain. Sebab bagi penganut agama-agama yang lain tuan-tuan, mereka juga mendakwa kitab suci mereka datang daripada pencipta. Manakala pengarang juga mengetengahkan beberapa hujahan untuk menguatkan dan menambahkan keyakinan serta keimanan kita bahawasanya Al-Quran itu benar-benar datang daripada pencipta alam ini. Begitu juga pengarang ada memuatkan beberapa siri perdebatan, dialog dengan pemimpin-pemimpin agama-agama yang lain. Manakala pengarang ada memuatkan beberapa perkara yang dikaitkan dengan unsur tahyul dan juga khurafat, yang mana ianya tumbuh mekar di dalam kebanyakan negara-negara umat Islam, hingga kan ada di antaranya yang sudah menjadi kebiasaan. Sebaliknya, ianya berkait dengan unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pengarang ada memuatkan beberapa syubhah yang ditimbulkan oleh orientalis barat terutamanya, dan bagaimana cara untuk kita mendepani masalah syubhah yang ditimbulkan oleh mereka. Manakala di akhir kitab pengarang secara rasmi tuan-tuan, jika kita lihat nuskah asal, menyatakan huququt tab' di jami'il muslimin, hak untuk mencetak menjadi hak juga kepada setiap umat Islam. Apa maksud tuan-tuan? Sebab saya pernah memiliki nuskah asal ini, yang mana pada nuskah asal pengarang ada menyebut huququt tab' li jami'il muslimin, hak untuk mencetak ianya menjadi tidak ada masalah, menjadi keizinan kepada setiap umat Islam. Dalam erti katanya kitab itu tak kala siap dikarang dan ianya diberi keizinan untuk mencetak tanpa izin. Tanpa izin tuan-tuan. Beza dengan kita hari ni, saya tulis buku, saya tulis akta di belakangnya tuan-tuan. Cerita akta, jangan buat cerita rampak. Saya saman. Itu kita. Tetapi tuan-tuan, bila kita lihat kitab itu, kita pun rasa dia orang ni sekarang nak untung ke nak apa sebenarnya. Sebab memberi keizinan tuan-tuan, mana-mana umat Islam ingin mencetak dipersilakan, bahkan ianya menjadi hak kepada umat Islam untuk mencetak. Ini melihat kepada keizinan yang diberi oleh pengarang tuan-tuan. Jadi kita ingin melihat apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada kita tuan-tuan. Sebab kita tengok usaha mereka cukup murni tuan-tuan. Kitab ini, sebab kenapa saya katakan tadi ianya diketuai pengarangan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zinali, maknanya dia mengetuai pengarangan. Ada lagi ke pengarang yang lain? Ya, ada tuan-tuan, pengarang yang lain. Di antara mereka Syekh Abdullah Al-Wadhaf, Syekh Ahmad Salamah,
Syekh Faisal Abdul Aziz, Syekh Haizam Al-Bahluli dan juga Syekh Tauhid Abdul Hamid. Dan ia juga disemak oleh 100 orang para ulama di Yaman. Ialah dia tak nak cerita tentang perselisihan perbezaan pendapat tuan-tuan. Jadi lepas siap pengarangan, bukan hanya pengarangan dikarang oleh 6 orang tadi je, manakala ianya juga turut disemak oleh 100 orang ulama. Jadi bila kita lihat dalam nuskah asalnya juga dinukilkan nama-nama mereka di situ tuan-tuan. Okay, kita masuk pada perbicaraan Al-Muqaddimah, dan saya akan cuba ringkaskan tuan-tuan melihat kepada muqaddimah ataupun pendahuluan daripada pengarang. Saya akan cuba ringkaskan melihat masa yang semakin mencemburui kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Terus kita pergi pada poin berikutnya. فإن أول واجب على الإنسان أن يعرف الله سبحانه على طريق العلم. Kemudian, maka sesungguhnya kewajipan utama ke atas seorang insan, semestinya ia mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala berpandukan jalan nilaian ilmu. Okay, sekarang pengarang memulakan bicara pada muqaddimahnya. Maka sesungguhnya menjadi kewajipan ke atas seorang insan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala berpandukan jalan nilaian ilmu. Ada ke orang beriman tidak melalui jalan nilaian ilmu? Ya. Jadi perbicaraan kita semestinya kita nak kenal Allah. Kita tak nak lagi dengar orang cakap, dengar kata, Tuan Haji, kenapa Tuan Haji beriman? Ayah saya bila di kampung. Tuan Haji beriman sebab ayah bila di kampung. Tuan, kita tak nak begitu. Beriman, pastikan kita beriman melalui ilmu. Kenapa kita beriman? Kita menyatakan prinsip ilmu yang kita faham untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. وأن يعرف رسول ربه وصدق رسالته عن طريق العلم الذي يورث اليقين. Dan semestinya ia mengenali Rasul Tuhannya dan kebenaran risalahnya melalui jalan nilaian ilmu yang mana ianya mendorong membawa kepada keyakinan. Okey tuan-tuan, jika tadi pengarang mengetengahkan pada poin yang terdahulu, kita mesti mengenali Allah berpandukan jalan nilai ilmu. Begitu juga kita ingin mengenali Rasulullah, sebab poin-poin ini akan dinyatakan nanti oleh pengarang. Semua itu akan dijawab oleh pengarang, dan pengarang juga akan membuktikan atas kerasulan Rasulullah. Bukan hanya daripada Al-Quran dan juga Sunnah tuan-tuan, bahkan pengarang juga ada memuatkan beberapa petikan, terutamanya daripada kitab suci agama yang lain. Juga dimuatkan petikan daripada Bible, juga petikan daripada kitab suci agama Yahudi, untuk menguatkan hujah bahawasanya kedatangan Rasul akhir zaman ini ianya telah dijanjikan. Semua itu nanti akan dibicarakan oleh pengarang. Kemudian tuan-tuan, wa an ya'rifa al-hikmata min khalqihi fi hadhihi ad-dunya wa an ya'rifa masirahu alladhi ilayhi yasiru wa an ya'rifa dina rabbih alladhi huwa ma'murun bittiba'ih. Dan semestinya ia mengetahui, saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semestinya kita mengetahui hikmah daripada ciptaannya. Kita kena tahu sebab apa kita diciptakan di dunia ini, dan semestinya ia mengetahui di manakah tempat yang akan ia pergi nanti, tempat yang ia akan lalui nanti tuan-tuan. Saya kena tahu saya nak pergi mana. Kita tahu tuan-tuan, akhiran kita nanti tidak ada yang lain melainkan syurga neraka. Itu je. Jadi kata pengarang, dia mesti tahu dia nak pergi ke mana.
tempat yang ingin dituju oleh dunia kelak. Dia kena tahu. Dan semestinya ia mengetahui agama Tuhannya yang mana ia disuruh untuk mengikuti agama tersebut. Dia kena tahu agama Tuhannya. Sebab sekarang tuan-tuan, seperti mana saya katakan di awal tadi, sekarang semua agama mendakwa agama mereka datang daripada Tuhan, datang daripada pencipta alam. Apakah yang menguatkan bahawasanya Islam ini memang benar datang daripada Allah? Semua ini akan dibicarakan oleh pengarang nanti berpandukan jalan nilai ilmu. Okay, juga tuan-tuan, pengarang ada mengetengahkan kepada kita kaedah untuk kita menggunakan akal supaya ianya menjadi neraca yang terbaik untuk kita menanam keyakinan dan keimanan kita atas kewujudan Allah. Nanti semua akan diketengahkan oleh pengarang. Kemudian, wa idza kana syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, dan adapun adalah kemuliaan sesuatu ilmu itu melihat kepada kemuliaan yang disandarkan kepadanya. Kejap, kami tak faham. Kemuliaan satu ilmu itu melihat kepada perkara yang disandarkan kepadanya. Contoh tuan-tuan, contoh ilmu tajwid adalah mulia. Kata ilmu tajwid memang mulia lah. Kenapa mulia? Sebab ianya adalah ilmu yang berbicara kepada kita cara untuk membaca Al-Quran dengan baik. Al-Quran itu mulia. Secara tidak langsung ilmu yang disandarkan kepada Al-Quran adalah ilmu yang cukup mulia. Okey, sebagai contoh, Tuan Haji ahli kimia sebagai contoh, mulia kata ilmu tu. Okey tuan, melihat kepada perkara yang disandarkan kepadanya, cara untuk kita menggunakannya secara tidak langsung, nilaian itu juga melihat kepada kemuliaan satu ilmu. Jadi kata pengarang, dan ada pun kemuliaan satu ilmu itu tuan-tuan melihat kepada perkara yang kita sandarkan, cara untuk kita menilai adakah ianya mulia ataupun tak. Di sana ada ilmu tidak mulia tuan-tuan, ada ilmu yang tidak mulia. Di antaranya tuan-tuan, untuk menipu juga memerlukan kepada ilmu. Saya pun pernah tipu tuan-tuan, ribuan ringgit juga bulan lepas. Ribuan ringgit tuan-tuan kena tipu di Shah Alam. Kita memang berjaga-jaga kita. Kadang-kadang kita dengar orang kena tipu tuan-tuan, kita ketawa tuan-tuan, apalah tak dipikir. Jadi kita pun kita tahu rupa-rupanya tuan-tuan, skamer ni tuan-tuan, dia orang cukup bijak. Ini dalam saya berhati-hati tuan-tuan, saya jumpa. Bukan WhatsApp ke, bukan. Ini berjumpa tuan-tuan, dengan gaya bahasa, dengan dicakap tuan-tuan touching, boleh saya faham memang dia orang ni memang kursus tuan-tuan. Dia nak tipu orang bukan dia tipu begitu je. Dia orang ada pengalaman, kemudian dengan gaya bahasa dia orang, dengan kepakaran itu kita dapat rasa. Hingga kan saya tidak merasai itu adalah penipu. Bila saya kena tuan-tuan, baru saya tahu saya kena tipu. Maknanya tuan-tuan, ilmu itu pun kena belajar. Adakah ilmu tersebut mulia? Tak. Sebab ianya disandarkan kepada perkara yang tidak baik, secara tidak langsung ilmu itu bukanlah ilmu yang baik, bukanlah ilmu itu adalah ilmu yang mulia. Kemudian kata pengarang, fa inna ilmal iman yatahaqqaqu bi ma'rifatillah. Maka sesungguhnya ilmu iman itu ianya membenarkan untuk kita bagi mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak tahu tuan-tuan tentang apa yang ingin diketengahkan oleh pengarang? Sebab kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk mengenali Rasulnya dan mengenali agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi pada poin berikutnya. Walaqad wa'ada Allahu al-mu'minina fid dunya biwu'udin katsiratin minha. Dan sesungguhnya Allah telah
Sekarang kata pengarang, dan sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang beriman dengan janji yang cukup banyak. Orang beriman, tuan-tuan, ada janji untuk mereka. Sekiranya mereka beriman, mereka dijanjikan dengan sekian daripada Allah. Okey. Yang pertama, Allah menjanji kepada orang beriman an-nasru ala a'daihim, pertolongan ke atas musuh-musuh mereka. Hal ini merujuk firman Allah Subhanahu wa taala petikan daripada surah Ar-Rum ayat 47. Saya baca dulu, tuan-tuan, poin-poinnya. Yang kedua, di antara janji Allah Subhanahu wa taala adamu tasliqil kafirin alaihim. Orang kafir tidak akan dipermenangkan ke atas mereka. Petikan daripada ayat surah An-Nisa ayat 141. Juga Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang beriman, petikan daripada surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8, kemuliaan Al-Izzah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan di sana terdapat janji-janji yang lain. Orang beriman, jika tadi dijanjikan oleh Allah mereka akan dipermenangkan, orang kafir tidak akan dipermenangkan ke atas mereka. Okey, kita lihat kata pengarang, tuan-tuan, bila kita lihat keadaan kita hari ini, jika kita perhatikan keadaan kita hari ini, tuan-tuan, adakah janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi realiti? Tuan-tuan setuju ke tak? Saya kata janji Allah tidak menjadi realiti. Kejap. Tadi Allah janji kepada orang beriman sekian. Bila kita tengok keadaan kita hari ini, tidak seperti mana apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Kata pengarang di sini, وَمَنْ يَتَأَمَّلْ أَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ يَجِدْ أَنَّمَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مُحَقِّقٍ لَهُ. Dan sesiapa yang memerhatikan keadaan umat Islam pada hari ini, tuan-tuan, pasti ia akan mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan dunia ini tidak menjadi realiti buat mereka. Betul, tuan-tuan? Tadi Allah menjanjikan kepada orang beriman sekian. Bila kita tengok keadaan kita hari ini, tidak seperti mana dijanjikan oleh Allah. Betul, tuan? Itu juga yang dipetik oleh pengarang. Pengarang kata betul. Bila kita tengok keadaan kita hari ini, betul, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita hari ini tidak menjadi realiti. Persoalan, kan dalam Al-Quran semua benar, janji Allah semua benar. Kami kurang faham dalam poin itu, apa yang ingin diketengahkan oleh pengarang. Sebab sekarang seolah-olah pengarang campak kepada kita syak. Sebab kita yakin dalam Al-Quran itu semua benar, tapi sekarang bila kita lihat keadaan kita tidak menjadi realiti seperti mana apa yang dijanjikan Allah kepada orang beriman. Begitu. Sekarang pengarang memberi jawapan. Mimma yashhadu bi anna imanahum dha'ifun aw annahum faqadu sifatin kathir aw annahum faqadu sifatin kathiratin min al-iman aw aktharaha. Kata pengarang, kita tengok daripada apa yang disaksikan, maka sesungguhnya iman mereka lemah. Tuan-tuan, sekarang pengarang berhujah janji Allah tidak menjadi realiti. Tuan-tuan, jangan kita sangka Al-Quran itu tidak benar. Wala'iyadzubillah, tak. Kata pengarang, kerana iman mereka lemah, ataupun sesungguhnya mereka sudah ketiadaan sifat-sifat orang beriman, ataupun kebanyakan sifat-sifat orang beriman itu tidak ada pada mereka. Okay, sekarang pengarang kata kepada kita, sekarang tuan, ibu-ibu, kita terus yakin bahawasanya apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu benar. Apa yang Allah janjikan kepada orang beriman itu benar. Kenapa tidak menjadi realiti? Bagi tuan, begini, tidak menjadi realiti, iaitu kata pengarang, kerana kemungkinan sifat-sifat orang beriman itu tidak ada pada kita, ataupun kebanyakan sifat orang beriman itu sudah tidak ada pada kita. Sebab itu ianya tidak menjadi realiti kepada kita hari ini. Tuan-tuan, ibu-ibu, setuju ke tak dengan pendapat pengarang? Setuju ke tak, tuan-tuan? Kata pengarang salahkan kita pula sekarang.
Bukan Al-Quran itu tidak benar, tuan-tuan. Wal'ayazubillah, Al-Quran semuanya benar. Cuma pengarang menyatakan bahawasanya sifat orang beriman itu kebanyakannya itu sudah tidak ada pada kita. Tuan-tuan setuju ke tak? Betul, tuan-tuan. Itu realiti. Itu realiti kehidupan kita, tuan-tuan. Betul. Sifat orang beriman, kebanyakan sifat orang beriman tidak ada pada kita. Itu kita akui. Manakala pengarang juga mengaitkan di situ, imanahum dhaif, lemahnya iman. Pengarang kaitkan iman kita lemah pula sebab tidak menjadi realiti hari ini. Tuan, ini juga kita akui, iman kita lemah. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Betul, tuan-tuan. Lemahnya iman kita sebagai contoh, kita tidak mampu untuk menegur atas kemungkaran yang berlaku depan mata kita. Lemah, tuan-tuan, iman kita, betul. Ini saya akui, semua kita pun akui. Kita tidak mampu untuk menegur kemungkaran yang ada di depan mata kita. Contoh, tuan-tuan, keadaan ini sebagai contoh saja. Contoh, tuan-tuan, contoh. Masa zaman belajar dulu di Yaman, khususnya Yaman, saya belajar dulu di ibu negara Yaman, Sanaa. Dia Yaman ni, tuan-tuan, boleh saya katakan negara yang cukup terpelihara. Walaupun hari ini berlaku peperangan saudara. Dia, tuan-tuan, kalau kita naik bas di Yaman, naik bas, kalau pemandu bas dia pasang lagu perempuan menyanyi ke, lagu muzik ke, tuan-tuan, dalam bas tu, tuan-tuan, ramai ketuk dinding bas. Ketuk dinding bas, tuan-tuan, ketuk, ramai-ramai ketuk. Haram. Apa sebut begitu, tuan-tuan? Yang pemandu pun tutup. Makna je, tuan, bila kita lihat keadaan itu, tuan-tuan, keadaan yang cukup berbeza. Orang yang menyaksikan itu tegur, dan orang yang ditegur pula, tuan-tuan, dia boleh tutup. Tempat kita boleh kita buat begitu, tuan-tuan, boleh kita buat. Tapi tak pasal-pasal kita yang kena turun bas. Kau nak naik ke tak, kau turun, kita yang kena turun. Itu bezanya, tuan-tuan. Jadi kita akui dalam bab itu. Dalam bab itu kita akui, tuan-tuan. Betul kata pengarang sekarang, pengarang menyatakan punca ianya tidak menjadi realiti. Yang pertama, iman kita lemah. Kita akui betul lah, iman kita lemah, tuan-tuan. Sama je iman kita lemah. Yang kedua, kata pengarang, ataupun mereka sudah ketiadaan kebanyakan sifat-sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu tidak ada. Kemudian kata pengarang, faghaba anhum fi hayatihimud dunya ma wa'adallahu bihil mu'minin. Maka sudah ketiadaan lagi, hilang. Dengan sebab iman kita yang lemah, dengan sebab sifat orang beriman tidak ada pada kita, maka hilang kesemuanya daripada kehidupan mereka itu di dunia, seperti mana apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya kepada orang beriman. Jadi pada pertemuan ini, tuan-tuan, kita menampak pengarang ingin mengenengahkan satu perkara, cara untuk kita menguatkan iman. Nanti semua akan dibicarakan oleh pengarang kepada kita, insya-Allah. Kemudian solution daripada pengarang, lidzalika kana la budda min taqwiyatil iman wa tathbitihi wa tajdidihi wa dzalika bi nashri ulumihi bainal muslimin. Demikian itu tidak dapat tidak daripada kembali semula menguatkan iman. Betul, kita setuju sekarang kita kembali semula menguatkan iman kita dan sentiasa memperbaharuinya. Demikian itu dengan kita menyebarluaskan ilmunya di kalangan umat Islam. Tuan-tuan, masing-masing kita ada tanggungjawab. Masing-masing kita ada keluarga. Saya ada keluarga, tuan-tuan, ibu-ibu kita ada keluarga. Cuba kita sampaikan kepada ahli keluarga kita yang memang di bawah tanggungjawab kita. Tuan-tuan, hak bagi mereka yang melihat kemungkaran bukan hanya terletak di bawah individu tertentu. Contoh, tuan-tuan, contoh, anak kita tak untuk orang, tanggungjawab siapa untuk menegur? Imam masjid ke kita? Tuan-tuan, jangan letak imam masjid pula. Ustaz imam masjid nak kena tegur, apa pula saya? Itu kan imam kita lantik itu. Tuan, hak kita yang melihat kemungkaran semestinya kita menegur.
faman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa yang melihat dari kalangan kalian kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangan. Maka sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah dengan lidah. Maka sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah dengan hati. Demikian itu adalah selama-lama iman. Jadi kewajipan kepada kita untuk menegur siapa sahaja yang kita tengok, terutamanya mereka yang berada di tanggungjawab kita, tuan-tuan. Cuba kita untuk menyampaikan dan menegur. Kita kembali semula. Jadi kata pengarang tadi, demikian itu tidak dapat tidak kembali kita menguatkan iman dan memperkukuhkannya serta memperbaharuinya. Dan dengan demikian itu kita cuba untuk menyebarluaskan apa yang kita tahu di kalangan umat Islam. Kemudian kita masuk pada tajuk yang pertama, tuan-tuan. Tadi secara ringkas, mukadimah secara ringkas daripada petikan. Mukadimah ini yang terkali pengarang. Saya ambil ringkasan saja, tuan-tuan. Seterusnya kita pergi pada bab yang pertama untuk kita melihat apa yang ingin diketengahkan oleh pengarang kepada kita, tuan-tuan. Bab yang pertama selepas mukadimah, al-iman wa haqiqatuh, iman dan hakikatnya. Iman dan hakikatnya. Laqad bayyana Allah subhanahu li'ibadihi haqiqatal iman alladhi yaqbalu Allah bil a'mal wa yatahaqqaqu bihi ma wa'ada Allahu al-mu'minin. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memperincikan kepada hamba-hambanya hakikat keimanan. Dengan iman, Allah subhanahu wa ta'ala menerima dengannya amalan-amalan hamba, tuan-tuan, supaya ianya menjadi realiti seperti mana apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman. Okey, sekarang pengarang ini berbicara kepada kita iman dan hakikatnya. Beberapa persoalan yang ingin saya timbulkan, tuan-tuan. Ada orang berkata, saya ni walaupun saya tidak menutup aurat, tetapi hati saya baik, saya beriman. Saya walaupun saya tak solat, tapi saya beriman. Okay, tuan-tuan, adakah benar apa yang diucapkan oleh mereka? Sekarang pengarang ini berhujah, al-imanu i'tiqadun wa amal. Bila sebut iman, selain daripada ungkapan kita beriman kepada Allah, tuan-tuan, ianya memerlukan kepada i'tiqad, pegangan kita, dan juga praktikal. Maknanya bila sebut iman, kita mesti menterjemahkan iman kita itu dengan praktikal, dengan amalan. Ya. Bila sebut beriman, kita mesti melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pengarang ingin berhujah, tuan-tuan, melihat kepada persoalan tadi. Walaupun saya sekian-sekian, tapi saya akan beriman. Walaupun saya tidak melaksanakan solat, walaupun saya tak puasa, walaupun saya tidak menutup aurat, saya akan beriman. Okey, tuan, kata pengarang, dzalika li anna i'tiqadal qalb la yakfi li qabulil iman. Demikian itu kerana sesungguhnya pegangan di dalam hati, berpegang di dalam hati, tuan-tuan, semata-mata tidak memadai diterima iman. Dia berpegang Allah itu Tuhannya, tuan-tuan, tapi dalam hati, dan dia tidak terjemahkan melalui praktikal. Kata pengarang, tidak memadai diterima imannya. Kenapa pula? Kenapa tidak memadai penerimaan imannya? Kata pengarang, falaqad kana iblis mu'taqidan billah. Maka sesungguhnya iblis juga berpegang dengan Allah. Maknanya iblis juga berpegang bahawasanya Allah itu Tuhannya. Kejap, first time kami dengar poin itu. Maknanya iblis mengaku Allah itu Tuhan dia. Ya, Tuan Haji. Kita lihat melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pengarang ingin berhujah, yang mana kata pengarang,
sekiranya hanya melihat kepada i'tiqad pegangan semata-mata tanpa diterjemahkan dengan praktikal, iblis juga mengaku Allah itu Tuhan. Jika melihat kepada pengakuan semata-mata, iblis pun mengaku juga. Ya betul. Okey tuan, hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petikan daripada surah Sad juzuk 23 ayat 79. Ayat 79. Sebelum pergi pada ayat 79 tuan-tuan, beberapa ayat sebelum itu ceritanya, iaitu tak kala Allah Subhanahu wa taala mencipta Nabi Adam. Tuan, Allah mencipta Nabi Adam. Selepas penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, lalu diarahkan kepada sekalian makhluk Allah untuk sujud. Kesemua sujud. Para malaikat sujud. Malaikat iblis je keengganannya untuk sujud. Lalu tuan-tuan, atas keengganannya itu, di antara hujahannya kepada Allah, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku daripada api dan engkau menciptakannya daripada tanah. Kita tengok hujahan dia, iblis. Keengganannya untuk sujud, sekarang dia berhujah. Dia kata, engkau menciptakan dia daripada tanah, engkau menciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Aku lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, atas ungkapan dan keengganan iblis itu, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada dia dua kecelakaan. Dua kecelakaan ditimpakan kepada iblis. Yang pertama, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Yang kedua, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kecelakaan yang pertama ditimpakan kepada iblis bermula pada saat itu. Allah berfirman, maka keluarlah engkau daripadanya, maka sesungguhnya engkau dari kalangan mereka yang direjam. Iblis dinyah keluar daripada syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, dan sesungguhnya laknatku ke atas engkau sehingga hari kiamat. Allah melaknat iblis bermula daripada saat itu sehinggalah hari kiamat, tuan-tuan. Dua perkara yang ditimpakan kepada iblis. Lalu tuan-tuan, iblis apa katanya kepada Allah? Ayat 79 surah Sad. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Ini poin kita, tuan-tuan. Wahai Tuhanku, maka berilah tempoh kepadaku sehingga hari mereka dibangkitkan. Kita tengok, iblis pernah meminta kepada Allah supaya Allah memberi tempoh kepadanya untuk dia mengganggu kita ni, tuan-tuan, sehingga hari kebangkitan. Dia pernah minta. Bahkan melihat kepada bicaranya tadi, Rabbi fa'anzirni, wahai Tuhanku, maka berilah tempoh kepadaku sehingga hari mereka dibangkitkan. Maknanya dia meminta kepada Allah dengan bicaranya, wahai Tuhanku. Tuan-tuan, beberapa ayat selepas itu di antara bicaranya kepada Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis lagi, maka demi dengan kemuliaanmu. Tengok tuan-tuan, kemuliaanmu, yakni kemuliaan Allah, aku pasti akan menyesatkan mereka secara keseluruhannya. Ini janji iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu dari kalangan mereka yang ikhlas. Okey, kita kembali semula. Jadi sekarang kata pengarang, tuan-tuan, demikian itu kerana sesungguhnya hanya melihat kepada pegangan semata-mata tidak memadai atas penerimaan iman. Tak cukup untuk penerimaan imannya. Kenapa? Jika hanya melihat kepada pengakuan semata-mata atas keimanan, iblis juga mengaku Allah itu Tuhan. Iblis juga mengaku. Tetapi tuan-tuan, dia tidak ada praktikal. Allah mengarahkannya untuk sujud, keengganannya untuk sujud. Kita tengok. Sekarang pengarang seolah-olah ingin berhujah kepada kita, tuan-tuan, iaitu dengan pengakuan saja tak cukup. Mesti kita melaksanakan apa yang tuntut di dalam agama, tuan-tuan. Mesti kita melaksanakan tuntutan yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menuruti apa yang pernah dilakukan oleh iblis
imanul haqqu idzan huwa alladhi yashtamilu ala, maka iman yang benar itu semestinya ianya merangkumi di atas beberapa perkara. Dah masuk insya-Allah. Kita berlaluan terlebih dahulu untuk azan insya-Allah. maka iman yang benar itu semestinya ianya merangkumi di atas yang pertama, al-aqidatu thabitatu allati la yukhalituha syak. Iman akidah yang jitu langsung tidak bercampur dengan keraguan. Tuan-tuan, kita mesti beriman dan langsung tidak syak dan ragu atas keimanan kita. Yang kedua, praktikal. Itulah yang membenarkan akidah dan ianya adalah hasilnya ataupun buahnya. Apa makna tuan-tuan? Erti daripada bicara pengarang, praktikal itulah yang membenarkan akidah.
Maknanya tuan, saya kata saya beriman kepada Allah, saya mesti menterjemahkannya melalui praktikal. Saya wajib solat, saya wajib zakat, saya wajib puasa, sehingga akhirnya sebagai membenarkan apa yang saya katakan. Bahkan kata pengarang, itulah hasilnya, itulah buahnya. Buah hasil daripada keimanan seseorang diterjemahkan melalui praktikal. Tuan-tuan, natijah daripada keimanan seseorang, tuan-tuan, dapat dinilai melalui praktikal. Tuan-tuan, sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pernah baginda alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Sekiranya kalian melihat lelaki yang seringkali berulang alik ke masjid, maka saksikanlah dia mempunyai iman. Sekiranya kita tengok orang datang masjid, kan, dia selalu datang masjid dia ni, tuan, kita saksikannya bahawasanya dia mempunyai iman. Kenapa tuan-tuan? Kenapa Rasulullah menyatakan perkara itu? Tuan, hak bagi kita hanya melihat perkara yang zahir. Kita melihat itulah hasil daripada keimanan dia. Dia datang ke rumah Allah, dia melakukan perbuatan, dia melakukan amalan-amalan yang baik. Itu adalah hasil daripada apa yang dipegang olehnya. Itu adalah natijah daripada keimanannya. Jadi natijah daripada keimanan dapat dinilai melalui praktikal. Tuan-tuan, ada orang kata, kan, dia cakap kasar, tuan-tuan, dia ni cakap kasar, dia cakap kasar dengan bahasa tak berlapis. Kemudian tuan, dan last sekali dia kata, "Oh, maaflah Ustaz, saya ni orang Melaka, memang cakap begini." Betul tak tuan-tuan? Bahasa kasar yang digunakan oleh dia, kemudian dikaitkan dia orang Melaka. Betul ke? Saya pun ramai juga orang Melaka tak ada pun bahasa macam dia. Sekarang tuan, dengan bahasa yang digunakan oleh dia, dinisbahkan itu bahasa orang Melaka. Kan tuan, kita pun ramai juga orang Melaka tapi tak ada macam dia. Tuan, maaf dalam bab ini, apa yang diterjemahkan oleh praktikal kita itu sebenarnya itulah terjemahan daripada hati. Hati itu tuan-tuan, sekiranya ianya diimarahkan dengan iman, dianya akan diterjemahkan melalui praktikal kita. Praktikal, semestinya praktikal kita itu melihat kepada apa yang terdapat dalam hati kita. Jadi poin daripada pengarang tadi, praktikal, amalan itu ianya membenarkan apa yang kita pegang, dan itulah buahnya, natijah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya dapat dinilai melihat kepada praktikal kita. Ini tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Di sini terdapat beberapa faedah yang dapat kita ambil hasil daripada awal bicara kita, iaitu yang pertama, semestinya kita mengenali Allah dan juga Rasulullah melalui jalan nilaian ilmu. Kemudian yang kedua, selepas kita melihat janji-janji Allah kepada orang beriman, manakala kita melihat ianya tidak menjadi realiti. Di antara sebab ianya tidak menjadi realiti, pengarang menyatakan sama ada iman kita lemah, ataupun sifat-sifat orang beriman itu sudah ketiadaan lagi dalam diri kita. Tuan-tuan, itu realiti. Manakala yang ketiga, dapat kita ambil hasil daripada bicara kita, pengarang mengetengahkan solution. Itu semestinya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita menguatkan keimanan kita yang lemah itu. Manakala di antara poin yang dapat kita ambil, pengarang juga mengetengahkan kepada kita, adakah dengan kenyataan kita beriman itu telah memadai atas keimanan kita? Tidak memadai, semestinya ianya diterjemahkan dengan praktikal. Kenapa? Jika hanya melihat kepada pengakuan semata-mata, tuan, iblis juga mengaku Allah itu Tuhan. Jika hanya dengan pengakuan semata-mata,
Iblis juga mengaku Allah itu Tuhan, tetapi tidak memadai atas pengakuannya kerana dia tidak menterjemahkannya dengan praktikal. Bahkan keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam AS dengan kesombongannya membuatkan dia di kalangan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang juga ada menyatakan kepada kita, iaitu iman kita itu dapat dinilai melihat kepada praktikal. Kita ingin menilai iman kita. Saya ingin menilai iman saya, tuan-tuan. Sambil saya duduk seorang, saya fikir, saya tengok semula ibadah saya macam mana. Sambil saya duduk, saya renung semula ibadah saya bagaimana. Sebab itu ada terjemahan daripada iman saya. Saya mampu ke tak solat setiap awal waktu? Saya mampu ke tak solat berjemaah setiap waktu? Macam mana iman saya? Saya rasa rugi ke tak sekiranya saya tidak dapat menaikkan solat berjemaah? Tuan-tuan, itu semua untuk kita menilai iman kita. Kita sebiasa macam tak ada apa-apa, tuan-tuan. Sebenarnya kita dalam masalah. Kita solat akhir waktu pun kita rasa tak ada masalah. Kita sebiasa je, tak ada apa-apa masalah. Tuan, kita dalam masalah sebenarnya. Sebab itu adalah terjemahan daripada dalaman kita, menunjukkan dalaman kita memang dalam masalah besar. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang dibicarakan oleh pengarang, kita dapat mengambil sedikit sebanyak iktibar kepada kita bersama, dan mudah-mudahan kita dapat beramal dengan apa yang diketengahkan oleh pengarang itu sedikit sebanyak. Ianya dapat menambahkan keimanan kita, dan insya-Allah pengarang juga akan mengetengahkan kepada kita beberapa faedah yang cukup penting untuk kita merasai atas kujuran Allah Subhanahu wa taala melihat kepada jalan hilayan ilmu. Jadi wallahu taala alam, saya mohon kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi tuan-tuan, ibu-ibu, saya mohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum